Okey, kita akan sambung 5.3. Lilitan dan luas bulatan. Okey, so tadi kita tahu kan, lilitan. Lilitan tadi, kita ada satu bulatan. Lilitan maknanya yang luar ni lah. Kita boleh ukur lilitan, panjang lilitan dia. Okey, luas pula apa? Kita ada satu bulatan, kita boleh kira dia punya luas. Luas ni ialah dia punya rantau dalam ni. Okey, berapa luas dia? Luas bulatan. Okey, jadi sebenarnya kita akan guna rumus. So hari ni awak boleh jumpa satu lagi simbol ni. Simbol dia kita akan melibatkan pi. Okey? Pi ni cara tulis dia macam ni lah. Kita panggil pi. P-I. Pi. Okey, ejaan dia PI tapi sebutan dia sebagai pi. Okey, so kita akan tengok macam mana kita nak kira untuk lilitan dan luas bulatan lah. Okey, so daripada aktiviti ni, saya tak tunjuk lah aktiviti ni apa. Saya terus tunjuk dia punya formula Okey, formula dia, tadi kan saya kata pi kan? Okey, pi selalu kita akan guna 3.142 dia punya nilai dia, ataupun kita akan guna 22/7. Okey, ini bergantung kepada soalan. Kalau dalam soalan dia kata guna 3.142, awak kena guna yang ni lah. Kalau dia kata pi 22/7, awak kena guna ni. Kalau dia tak nyatakan nak guna pi yang mana, awak gunakan 22/7. Kalau dia tak nyatakan. Okey, jadi macam mana kita nak kira lilitan? So kita guna formula ni lah. Okey, lilitan per diameter sama dengan pi. Okey, diameter kan tadi 2 jari. Okey, so dia punya formula dia akan jadi macam mana? Okey, tadi kan dia kata lilitan per diameter sama dengan pi kan? Okey, so diameter ni kita pindahkan sebelah kanan. So jadi lilitan sama dengan pi darab diameter. Diameter ni kita wakilkan dia sebagai D. Okey, nak cari lilitan, dia punya formula dia pi D. Lilitan sama dengan pi D. D ni ialah diameter. Ataupun kita boleh guna juga sebagai, okey, D ni kan diameter. Diameter kan tadi ialah 2 jari kan. So kat D tu kita gantikan dengan 2 jari. Jari ni kita panggil dia sebagai J. So pi darab 2 darab J. Kita akan menghasilkan 2 pi J. Okey, so formula untuk lilitan kita boleh tulis dia sebagai pi D ataupun 2 pi J. Okey, so ini saya nak kata wajib hafal. Okey, formula untuk lilitan. Please hafal. Okey, lilitan sama dengan pi D ataupun 2 pi J. Okey. So, kita akan tengoklah macam mana. Kita akan tengok macam mana formula untuk luas bulatan pula. Tadi kita tengok formula untuk lilitan. Okey. Sekarang kita akan tengok formula untuk luas bulatan. Okey. Daripada aktiviti yang dia buat tadi, so maka terhasillah luas bulatan ni ialah pi J kuasa 2. Okey, pi J kuasa 2. Luas bulatan pi J kuasa 2. Tadi apa? Lilitan ialah pi D ataupun 2 pi J. Okey, lain luas pi J kuasa 2, lilitan 2 pi J. Okey, so please remember. Please ingat. Okey, kita akan tengok contoh macam mana kita nak kira lilitan. Okey.
So, untuk contoh yang ke-6 ni, dia kata, hitung lilitan. Hitung lilitan. So, ingat terus, lilitan formula dia apa? Pi D ataupun 2 pi J. Okey, so tengok maklumat apa yang dia bagi. Hitung lilitan sebuah bulatan jika diameter dia ialah 14 dan dia punya pi dia ialah 22/7. Jadi kita nak guna formula yang mana? Pi D ke 2 pi J? So kita guna, kalau ada diameter kita guna pi D lah kan? So tulislah lilitan sama dengan pi D. Okey, so pi ni dia dah bagi dah nilai dia 22/7. Gantikan sahaja 22/7 darabkan dengan dia punya diameter dia ialah 14. So lilitan dia kita akan dapat 44 cm. Okey, itu kalau dia bagi diameter. Okey, tengok contoh yang B. Contoh B dia bagi jejari, dia bagi J. So kita guna formula 2 pi J. Jadi, lilitan sama dengan 2 pi J. Okey, 2 darab pi. Pi dia dah bagi dah nilai kat kita. Jangan risau. Pi ni mendatang apa cikgu? Jangan risau. Just tulis je apa nilai yang dia bagi. Okey, pi dia bagi 3.142 darabkan dengan J. J ni ialah 21.3. Ganti je. Tekan kalkulator, siap. Dapat jawapan. Okey. So, untuk contoh yang ke-7, diberi sebuah bulatan ialah diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88. Okey, lilitan dia 88. Hitung diameter dalam cm bulatan tersebut. So dia nak diameter. Jadi kita boleh guna formula lilitan sama dengan pi D. Okey, so dekat tempat lilitan ni kita gantilah nilai dia. Nilai yang dia dah bagi 88. So, tulis 88 kat sini. 88 sama dengan pi. Dia suruh pi guna 22/7. 22/7. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari diameter. So, D tu tulislah D. Okey? So, kita nak cari D. Macam mana kita nak buat? 7 ni, kita pindahkan sebelah sini. So, 88 darab 7 berapa? Lepas tu kita bahagikan pula dengan 22. So D ni kita boleh tulis dia sebagai 88 darab 7/22. So kita akan dapat jawapan dia apa? Jawapan D dia ialah 28 cm. So boleh tengoklah penyelesaian dekat sini. Okey. So yang pindah-pindah ni awak dah belajar kan waktu bab 3 kan? Bab 3. So ini penting macam mana nak pindah, macam mana nak jadikan D ni seorang-seorang dia saja. So tengok balik apa cara nak buat. Kalau awak dah tak tahu bab 3 tu, susahlah nak buat ni kan. So pastikan master dulu bab 3. Yang algebraic formula tu. Okey. Untuk B, untuk soalan B dia kata diberi lilitan 36.8. Hitung jejari. So, kalau jejari, kita guna apa? Guna formula 2 pi J. Okey, lilitan sama dengan 2 pi J. Okey, 2. Okey, pi dia bagi 3.142. J kita tak tahu lah. Tulislah J. Okey, just gantikan. Lilitan dia 36.8. So, kita cari nilai J. So, dapat jawapan dia 5.86. Okey, untuk luas ni pun sama. Nak cari luas, hitung luas. So, ingat balik formula luas. Formula luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. So, luas sama dengan pi J kuasa 2. Dia punya kat sini dia bagi diameter. Tapi dalam formula luas, diameter tak ada kita tak boleh gantikan dia pi D. Kita kena cari dia punya jejari. So, diameter 10. Jejari ialah separuh daripada diameter. So, jejari dia ialah 5. Okey? So, gantikan dalam formula pi J kuasa 2. Pi dia 22/7 darabkan dengan jejari dia
10 bagi 2 kan. Ataupun kita boleh tulis 5 terus. 5 kuasa 2. So kita dapatlah jawapan dia. Kalau kita tekan kalkulator. Okay, ni pun sama. Yang ni lagi senang sebab dia bagi jejari terus. Gantikan je dalam formula pi j kuasa 2 tu. So kita akan dapat jawapan dia 154. Okay. Okey, yang ni pun sama juga, diberi luas 616, hitung jejari dan diameter. Okey, yang ni dia dah bagi luas siap-siap kat kita. Dia suruh hitung jejari dan diameter. So, kalau luas, kita tahu pi j kuasa 2. Okey, so tulislah luas sama dengan pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2 sama dengan 616. Gantikan 616. Nilai pi dia berapa? 22/7. Darabkan dengan kita nak cari dia punya jejari. So nilai j dia kita tak tahu. Kita tulislah j kuasa 2 sama dengan 616. Okey. So kita nak j sahaja kan? J kuasa 2. So 22/7 ni kita nak hapuskan. Macam mana kita nak hapuskan? Kita darabkan dengan 7/22. Kalau sebelah kiri darab 7/22, sebelah kanan pun kena darabkan dengan 7/22. Okey, so yang ni dah terhapus dah. Sebelah sini je lah. Darabkan. So kalau nak hapuskan kuasa 2, kita kena letakkan punca kuasa 2. Okey, jejari dia kita akan dapat 14. Okey. Kalau jejari 14, dia nak diameter. Diameter ialah 2 kali ganda jejari. So, darabkan dengan 2 lah. Kita akan dapat 28 cm. Okay. So, contoh 10 ni pun sama juga. Sama je. Okay. So, next. Kita akan tengok panjang lengkok. Okay. Macam mana kita nak tentukan panjang lengkok? Okay. Tadi kan kita ada lilitan kan? Lilitan maksudnya satu bulatan penuh. Lengkok ni apa? Lengkok ni ialah sebahagian daripada lilitan. So, sini sikit je. Okey, ini kita panggil dia sebagai lengkok ni yang terang ni. Kita panggil dia sebagai lengkok. Okey, macam mana kita nak cari lengkok? Lengkok ni, panjang lengkok, kita boleh tulis dia sebagai macam ni lah. Okey. Tadi kan lilitan 2 pi j kan? Tapi kalau panjang lengkok kita kena tambah sesuatu dekat depan dia. Apa dia sesuatu tu? Theta per 360. Kenapa 360? Sebab satu bulatan penuh dia punya sudut dia ialah 360. Jadi kita dapat formula dia panjang lengkok sama dengan theta per 360 darabkan dengan 2 pi j. Okey, just tambah theta per 360 dekat depan 2 pi j. Okey, itu untuk panjang lengkok. Panjang lengkok dia. Okey, dalam buku ni dia tulis panjang lengkok per 2 pi j sama dengan theta per 360. Okey. Sama juga. 2 pi j ni sebenarnya kita gerakkan dia sebelah kanan. So, dia akan jadi darab lah dekat sini. 2 pi j. Okey. So, dekat bawah ni dah tak ada. Kita boleh terus cari panjang lengkok dia. Okey, so kita tengok contoh 12. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 berpusat di O. Hitung panjang lengkok minor PQ yang mencangkup 6 pada pusat. Tulis jawapan anda dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, so kita dah tahu dah formula untuk panjang lengkok. Kita tulis balik lah. Tulis balik dia punya formula dia. Okey.
Lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari panjang lengkok kan? Okey, so 2 pi j ni kita gerakkan sebelah kanan. So dia akan jadi macam ni lah. Darabkan dengan 2 pi j. Lepas tu kita tahu dekat sini dia punya theta. Theta ni adalah sudut. Okey, sudut yang dia bagi ialah 60. So gantikanlah 60 per 360. Darabkan dengan 2 pi j. Darab 2 darab pi. Okey, cuba tengok dekat soalan. Ada tak dia bagi nilai pi? Tak ada kan? Kalau dia tak ada bagi nilai pi, awak kena guna 22 per 7. Okey? Kalau tak nampak nilai pi dia, just guna 22 per 7. Okey, darabkan dengan dia punya j. Nilai J dia bagi tak? Jejari dia dah bagi dah dalam soalan. Jejari dia kata 14. So, darabkan dengan 14. Tekan kalkulator. So, dapatlah dia punya jawapan 14.67. Okey, dia kata nyatakan dalam 2 tempat perpuluhan. So, ini 2 tempat perpuluhan lah. Okey. So, kalau cara nak tekan kalkulator, kalau awak nampak ada pecahan. So please letak kurungan Kalau ada nampak pecahan tu letak kurungan. Dekat kalkulator. Dekat kalkulator pun awak kena letak kurungan. Baru awak akan dapat jawapan yang betul. Kadang-kadang kalau awak tekan je 60, lepas tu per macam tu kan. Ada simbol tu. 360 darab 2 darab bla 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 ni. Nanti tengok saya dapat jawapan lain. Sebab awak tak letak kurungan. So please, kalau apa pecahan letak kurungan, baru kita akan dapat jawapan yang betul. Okey. Ni pun samalah. Tadi dia nak lengkok minor kan? Maknanya lengkok yang kecil. Lengkok ni lah PQ. So untuk soalan yang ke-13 ni, dia nak apa? Hitung lengkok meja. Kalau lengkok meja maknanya lengkok yang besar. RS yang besar kat sini. Dia nak lengkok ni. So, kita kena tengoklah dia punya sudut RS yang besar. Kat sini 72 maknanya sebelah sini berapa? 360 tolakkan dengan 72. Okay. So, kita akan dapat dia punya theta dia 284 untuk sebelah yang meja ni lah. Okay, so terus masukkan dalam formula tadi. Panjang lengkok sama dengan theta per 360 darab 2 pi j. Kalau saya suka tulis daripada sini terus. Saya tak tulis yang ni. Boleh juga tulis yang ni dulu. Lepas tu kita gantikan dalam formula yang kat atas ni lah. Dia punya theta dia 288 per 360 darab 2 darab pi dia 22 per 7. Dia punya J, jejari dia dah bagi kat sini 21. So tekan kalkulator dapat dia punya jawapan. Okey. Okey. Itu untuk panjang lengkok. Okey. Sekarang kita nak tengok luas sektor. Baik. Okey, kita nak tengok luas sektor. Okey. So, luas sektor bulatan. Okey, macam tadi, kalau luas bulatan, luas. Okey, kalau nampak luas, dia punya formula dia apa? Pi J kuasa 2. Tapi ini ialah sektor. Sektor ni ialah sebahagian daripada luas bulatan. So, kita tambahkan je lah dekat depan dia. Okey, luas sektor. Macam tadi juga tambah theta per 360. Darabkan dengan pi J kuasa 2. Okey, luas sektor. So, kita akan dapat macam ni lah formula dia. Pi J kuasa 2 ni bawa minus ni jadi kat sini lah. Darab pi J kuasa 2. Okey. So, kita akan tengok contoh 15. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejari 21. Hitung luas sektor minor
MON. Okey. Tadi apa formula untuk luas sektor? Okey, tulis balik mula-mula. Luas sektor. Luas sektor apa kita nak cari? Luas sektor minus MON. Luas sektor MON sama dengan theta per 360 darabkan dengan pi j kuasa 2. Okey. So, theta dia apa? Theta ni ialah sudut. Sudut dia yang mana? Sudut dia 100. Kan? So, tulislah 100 per 360 darabkan dengan pi. Pi dia tak bagi. So, kita ambil 22 per 7. Darab dia punya jejari. Jejari dia dah bagi dah. 21. Maknanya 21 kuasa 2 kan? So, kuasa 2 lah. Tekan je kalkulator. Dapatlah jawapan 385 untuk luas ni lah. Luas kawasan yang biru ni. Okey. Tak susah kan? Just gantikan dalam formula. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ke-16. Contoh yang ke-16 diberi luas sektor QOP ialah 18 dan jejari 12. Hitung nilai theta. Yang ni pun sama. Kita just masukkan dalam formula. Okey, kan dia kata diberi luas sektor. Okey, so tulis baliklah formula. Luas sektor sama dengan theta per 360 darabkan dengan pi j kuasa 2. Okey. So, dia bagi apa? Dia bagi luas sektor. So, luas sektor dekat sini. Gantikan. 18.48 sama dengan, dia nak cari apa? Nilai theta. So, theta tetap jadi theta lah. Per 360 darabkan dengan pi. Pi dia tak bagi. Maknanya 22 per 7. Dia punya jejari dia bagi 12 kan? So, darabkan dengan 12 kuasa 2. Okey. So, kita dah tulis macam ni. Kita bolehlah cari nilai theta dia. So, macam mana? Macam mana kita nak buat? Okey, kalau saya selesaikan dulu yang belakang ni. 22 per 7 darabkan dengan 12 kuasa 2. So, saya tulis baliklah. 18.48 sama dengan theta per 360 darabkan dengan 22 per 7 darab 12 kuasa 2. Okey, cubalah kira. Okey, bila saya kira, saya dapat berapa? Okey, kalau saya memang saya suka buat selesaikan satu per satu dulu Okey, darabkan dengan 12 kuasa 2. Kita akan dapat, okey, kat sini kita akan dapat 3168 per 7. Okey, lepas tu saya akan darabkanlah. Okey, so kita akan dapat 3168 theta per dengan 360 darab 7. Kita dapat 2520. Okey, sebelah sini 18.48. Okey, so kita nak cari theta kan? Yang bawah ni kita gerakkan sebelah atas. Maknanya dia darab lah. Bahagi dia akan jadi darab. So, 18.48 darabkan dengan 2520. Kita akan dapat 46569.6 sama dengan 3168 theta. So, kita nak cari theta je kan? 3168 ni kita pindahkan sebelah sini. Kat sini darab dia akan jadi bahagi. So, theta sama dengan 46569.6 bahagikan dengan 3168. So, bila saya tekan kalkulator, saya akan dapat 14.7. So, nilai dia, theta dia 14.7. Sama lah kat sini. Okey, sama jawapan dia. Boleh juga nak buat cara dalam buku teks ni. Tapi bila saya tengok sini bahagikan dengan pecahan lagi, saya akan
saya akan jadi pening. So, saya tukarkan dia kepada perpuluhan. Saya tukar terus dia macam ni. Okay. Sama je lah juga. Sama je macam mana cara pun. Jadi dapat jawapan yang last sekali. Okay, so untuk penyelesaian masalah ni boleh cuba sendirilah. Yang tu sajalah untuk apa? Untuk tajuk bulatan ni. Okay, so kita tengok balik. Kita recap. Okay, apa yang tadi? Yang tadi mula-mula kita kena tahu dululah apa dia punya bahagian-bahagian bulatan kan. Okay, contoh saya ada satu bulatan ni. Dekat tengah apa? Dekat tengah ni pusat. Okay, ini ialah pusat. Okay, lepas tu yang luar ni apa? Luar ni ialah lilitan. Okay, daripada pusat ke lilitan ni kita panggil dia apa? Jejari kan? Okay, ini jejari. Okay, daripada lilitan ke lilitan yang melalui pusat kita panggil dia apa? Diameter kan? Okay, satu garis lurus ni diameter. Lepas tu kita ada perentas daripada lilitan ke lilitan. Ini perentas. Lepas tu kita ada ini kita panggil apa? Tembereng kan? Kawasan ni kita panggil tembereng. Kemudian kawasan yang ni dua jejari. Kita panggil dia sebagai sektor. Okay, so yang tu kena ingat lah. Semua ni kena ingat. Okay, next. Apa yang kita belajar lagi? Kita belajar formula untuk lilitan. Formula lilitan apa? Lilitan sama dengan 2 pi J ataupun pi D. Okay, nilai pi apa pi? Pi kita boleh wakilkan dia sebagai 3.142 ataupun 22/7. Kalau dia tak nyatakan, kita boleh guna 22/7. Okey, itu untuk formula lilitan. Formula untuk luas. Luas bulatan. Luas bulatan, apa dia formula dia? Pi J kuasa 2. Itu untuk formula luas bulatan. Okey, so apa lagi kita belajar? Kita belajar panjang lengkok. Okey, apa formula untuk panjang lengkok? Okey, lengkok kan sebahagian daripada lilitan kan? Jadi, kita kena tambahkan sikit kat depan. Theta per 360 darabkan dengan 2 pi J. 2 pi J. Itu untuk panjang lengkok. Lepas tu kita belajar apa lagi? Luas sektor. Apa formula untuk luas sektor? Luas sektor ialah theta per 360 darabkan dengan pi J kuasa 2. So, formula-formula ni lah awak kena ingat. Lagi apa lagi kita belajar? Ada lagi tak? Ada lagi kan? Yang perentas tadi. Perentas. Okey. Bila perentas sama panjang, dia punya lengkok pun sama panjang. Kalau dalam perentas tu, kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk hasilkan segitiga tu kan. Okey, nanti tengok balik. So, basically dalam bab ni, yang ni lah awak kena ingat. Formula untuk lilitan, 2 pi J, luas bulatan, pi J kuasa 2, panjang lengkok, kena tambah sikit kat depan dia ni. Luas sektor pun sama, kena tambah juga kat belakang, kat depan dia. Theta per 360. So, boleh buat latihan dalam buku teks, ada banyak soalan kan. Boleh try. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.